Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Negeri Sembilan versus Penang, yang mana Penang berjaya menang untuk pertama kali dalam saingan Liga Super untuk musim ini dan berjaya untuk mengutip 3 mata. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan, nampaknya kita boleh guna istilah kamu hanya gah di Paroi ataupun hanya gah di halaman sendiri, tetapi untuk game away ataupun game di tempat lawan, anda masih lagi belum cukup untuk mengalahkan pasukan lawan dan juga membawa pulang 3 mata. Untuk statistik 3 game di Liga Super away, mereka boleh dikatakan kalah 2 game dan 1 game seri. So itu menunjukkan hanya kuat di kubu sendiri. Tetapi untuk saingan Liga, ada fungsi home dan away game, maka tak boleh kuat di home sahaja. Kalau nak fight dalam Liga, kena juga bagi tumpuan dan juga fokus untuk mendapat 3 mata penuh di away, barulah boleh bagi saingan untuk menjuarai Liga Super ataupun untuk mendapatkan tempat kedua. Kalau tak boleh nak konsisten ataupun tak boleh nak balancekan antara home dan away, maka anda hanya boleh bersaing dalam top 4, top 5 macam tu lah. Kalau untuk naik lebih tinggi agak sukar. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan lah. Untuk ulasan perlawanan kali ini, mungkin saya akan buat secara overall terus. Apakah kekurangan dari pasukan Negeri Sembilan? Okey, kalau kita lihat untuk pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ni, apa kekurangan mereka adalah dari segi defending side. Kalau kita tahu dalam season ni memang Negeri Sembilan punya defense structure memang agak goyah dan memang setiap game akan dibolosi. So boleh dikatakan masalah tersebut gagal lagi diperbaiki oleh coach Nizam Jamil untuk barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Yang terbaik di bahagian belakang pasukan Negeri Sembilan hanyalah Azri Ghani, tetapi untuk defending boleh dikatakan mereka mempunyai masalah yang besar. Dan pada perlawanan semalam, kita boleh nampak antara kelemahan defend pasukan Negeri Sembilan adalah yang pertama untuk mereka defending set pieces dan juga untuk memenangi area duel. Yang mana kalau kita lihat gol pertama pasukan Penang adalah dari segi hantaran ataupun dari segi free kick yang mereka dapatkan, dan Stefano Brundo berjaya untuk tanduk bola tu kepada Kipri yang tak dimarking, berjaya untuk menyudahkan dengan mudah lah. So di sini kita boleh nampak yang pasukan Negeri Sembilan punya defending structure boleh dikatakan mereka punya track back ataupun man marking agak mempunyai permasalahan bila mereka tak banyak untuk track opponent punya movement. Jadi benda tersebut yang menyebabkan pasukan Negeri Sembilan dihukum. Itu yang pertama dari segi defending structure mereka. Yang kedua, dari segi defending structure juga mereka mempunyai masalah dari segi fizikal dan juga direct play. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat defending ataupun structure bertahan pasukan Negeri Sembilan, mereka tak kompos. Boleh dikatakan mereka banyak memberi ruang ataupun ada loophole yang boleh dieksploit oleh pasukan lawan dengan hantaran-hantaran direct ataupun penetration passes lah. Dan kalau kita lihat semalam, pasukan Negeri Sembilan agak dibolosi dengan loophole tersebut apabila ruang-ruang yang ada between the defender berjaya untuk dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, saya ambil gol Dewsbury Hall yang mana Denzel Hall, maafkan saya, yang mana dalam kedudukan offside, tetapi satu hantaran yang bagus dilakukan oleh pertahanan pasukan Penang yang melakukan penetration passes between center back dan juga right back pasukan Negeri Sembilan untuk mencari Denzel Hall. So benda tu boleh dikatakan agak direct play, tetapi ruang yang diberikan oleh pertahanan Negeri Sembilan untuk pasukan Penang melakukan passes melalui penetrate tu adalah sangat-sangat banyak lah. So benda tu berjaya dimanfaatkan oleh pasukan yang bermain dengan direct dan juga penetration passes yang bagus lah. So benda tu memang kita boleh nampak loophole yang ketara. Yang ketiga, kita boleh nampak pasukan Negeri Sembilan punya defending side, mereka ni tak terlalu agresif dari segi man marking. Walaupun mereka melakukan man marking, tetapi apa yang kita boleh nampak adalah dari segi physical wise, mereka tak boleh nak beat pasukan lawan yang ada fizikal yang lebih besar. Contohnya macam Kipri semalam lah, gol yang kedua main hantar jauh je, Kipri hold up, dia bawa bola, tak ada orang yang boleh jatuhkan, dan even ada seorang dah nampak tak boleh jatuhkan, ada lagi 2-3 player lain Negeri Sembilan yang dekat belakang, tak ada seorang pun yang nak pergi approach ataupun bertindak dengan lebih agresif untuk dapatkan bola ataupun jatuh ke Kipri lah. So benda tu memang nampak
agak ketara. Pasukan Penang menggunakan fizikal yang ada kepada Kipri untuk beat pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Nah, yang masuk semalam yang fight one-on-one ataupun marking Kipri tu pula Aidil. Memang kena macam tu lah, bukan Harry K. Harry K tak pergi masuk pula, dia hold Kipri shoot macam tu sahaja. So boleh dikatakan dari segi corak permainan, defending structure yang menjadi permasalahan utama untuk pasukan Negeri Sembilan, yang saya boleh simpulkan lah. Jadi untuk overall, apabila Negeri Sembilan mereka ketinggalan, apa yang Coach Nizam akan buat, yang saya nampak the pattern of Coach Nizam akan buat adalah dia akan bawa masuk Mio Suniyasu ataupun dia akan bawa masuk Luqman Hakim dalam 2-3 game ni lah. Tapi sebelum ni dia akan bawa masuk Hadin ataupun ada player lain. Tetapi dari segi man management yang ditunjukkan oleh Coach Nizam, pattern of play ataupun pattern pertukaran yang dilakukan, kita dah boleh agak yang second half ataupun dalam fasa pasukan Negeri Sembilan mendahului atau ketinggalan, memang itu yang akan dibuat. Dia akan cuba untuk overload tengah ataupun attacking untuk mereka menyerang pasukan lawan dengan bertubi-tubi dalam 20 minit terakhir. Tetapi boleh saya katakan, dari segi percaturan sedemikian, mungkin kelab-kelab lain dah boleh baca, kelab-kelab lain dah boleh faham tentang pertukaran yang bakal dilakukan. Jadi kita boleh nampak bila kemasukan Mio, kemasukan Suniyasu, kemasukan Luqman Hakim, kemasukan Hakimi Abdullah, play Penang mereka dah agak yang pasukan Negeri Sembilan akan more to attacking, mereka akan more to agresif nak attack. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka kukuhkan pertahanan, mereka kompos kat pertahanan, mereka tak bagi ruang yang banyak untuk pasukan Negeri Sembilan approach. Walaupun serangan bertubi-tubi, mereka masih lagi stable dan boleh untuk patahkan serangan tersebut lah. Akhirnya walaupun bertahan dengan begitu baik, memang pasukan Negeri Sembilan berjaya mendapatkan gol, tapi gol pun on goal. So itu membuktikan yang kepincangan kreativiti yang ada pada barisan tengah dan juga hadapan Negeri Sembilan. Mereka tak boleh nak terlalu depends on pertukaran taktikal ataupun pertukaran pemain yang dilakukan oleh second half sangat. Mereka perlu execute all the things yang mereka dapat, all the chances yang mereka dapat dalam first half lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat tentang Negeri Sembilan, Alex boleh dikatakan antara playmaker yang bagus, tetapi macam saya cakap, Takumi Sasaki dah beberapa game below par. Kalau saya jadi Coach Nizam, saya akan drop Takumi Sasaki. Untuk Jose Eso, game ni pun bawah below par. Selvan bagus buat penetration running tetapi Motika sepatutnya bola tu hang boleh execute tapi hang tak execute, sayang mat kan. Untuk midfield dari segi coverage defending memang ketara, tak boleh buat apa. Cumanya the best side adalah tentang Azri Ghani. Azri Ghani lah yang banyak menyelamatkan gawang pasukan Negeri Sembilan. Tadi dia golosi lebih daripada 3-4 dalam beberapa game ni. So takkan Azri Ghani nak kena buat semua kerja. So you need to find the solution untuk pastikan midfield more kreatif dan juga striker more involved dengan Alex dan juga Takumi. Winger boleh more approach macam game lawan dengan JDT tempoh hari lah. So that is how you need to play back lah. Kalau tak mungkin merugikan. Defending memang kena improve. Itu untuk Negeri Sembilan. Untuk Penang, boleh dikatakan gameplay mereka dalam game ni mereka agak berdisiplin. Mereka improve a lot lah dari segi mereka punya defending side. Mereka berjaya defend dengan begitu bagus, berdisiplin, and so boleh dikatakan mereka tak buat silly mistake. Mereka avoid untuk terlalu open, mereka compact, dan benda tu yang menyebabkan Negeri Sembilan mati kutu juga untuk masuk pertahanan pasukan Penang. So kudos untuk pasukan Penang. Mungkin Khairul Azhan walaupun dia ada save beberapa, tapi bagi saya ada a few mistake yang boleh lead to the goal lah. So benda tu kena avoid. Untuk striker, Denzel Hall bagus dan si Povat pun bagus untuk game ni. Tapi yang the most important thing untuk game ni, Penang punya approach dengan direct and long ball is very effective sebab mereka ada physical dan juga pemain yang laju di hadapan. So mereka buat macam tu, tetapi accuracy daripada segi long ball apa yang mereka bagi tu, itu yang saya suka. Sebab benda tu bagus gila bapak lah, saya boleh katakan. Mereka main long ball, mereka target Kipri, mereka target Brundo dalam situasi set pieces. That's benda tu working, benda tu berjaya di bawah Coach Wan Rahimi lah. So that's how Penang you need to consistent lah, and even dah dapat 3 mata ni, you need to keep the momentum untuk teruskan lagi. Overall Kipri bagus, Denzel Hall bagus, Povat bagus, and defending wise bagus, banyak main long ball yang efektif. So macam ni lah, long ball tak salah, tapi kalau berjaya main long ball yang bagus, anda akan dapat gol lah. Macam semalam lah, Penang berjaya buktikan long ball ataupun direct play efektif kalau hang pandai guna dengan cara yang betul. Macam tu lah untuk menang. Every win adalah every gameplay yang mendapatkan kemenangan adalah benda yang bagus. So Penang pandai main semalam. So kudos untuk Penang. Okay, teruskan momentum. Assalamualaikum.